Okay, hai semua. So, for today kita akan belajar apa ni? Kita akan belajar macam mana nak gunakan Google Form. Okay, first kali kena masuk ke Drive. Google Drive. First kali kena masuk Google Drive. So kalau ada boleh buat masuk sekarang. Masuk Google Drive ni. Ada butang kat tepi ni. Yang ni, tekan tepi ni yang ada banyak titik-titik ni. Pergi kat Google Drive. Okay. Ni first kali. Okay. So kalau kita pakai akaun personal, nak tukar ke akaun sekolah, klik gambar tu, pilih akaun, kalau kita ada akaun sekolah, pilih akaun sekolah lah. Kalau nak guna personal account pun boleh, tak ada masalah. Nak guna sekolah punya pun tak ada masalah. Okay. So kita dah masuk dekat sini. Okay, macam saya dah ada siap folder. So nak create folder baru, tekan new. Tekan folder, dia akan create a new folder lah. Kalau kita nak folder khas untuk matematik ke apa, sains ke apa, just klik folder, tulis folder apa kita nak, lepas tu tekan create. Okay, macam saya dah ada create macam classroom, assembly ni. So, pilih saja folder kita. Macam saya nak gunakan untuk matematik, so saya buat folder matematik. Okay. So, bahan-bahan ni akan masuk kat sini lah. So, saya akan letak kat sini bahan-bahan ni nanti. Okay. Okay. So, the next step is, okay, step kedua, kita kena create satu, what we call that, Google Form lah. Tekan dekat new ni, atas tambah sebelah kiri ni. Ada new kan, tambah, tekan tu. Pergi dekat, kalau tak ada kat sini, 3 ni tak ada, pergi kat more. Pergi kat Google Form. Lepas tu, klik blank form lah. Untuk yang kosongnya. Kalau dah ada template, boleh guna template. Kalau tak nak guna template, kita guna blanknya. Blank yang kosong punya. Okay? Okay. Google Form ni, dia boleh digunakan sebagai, okay. Okay, ini layout untuk Google Form. First kali kita kena create tajuk. So nak tajuk apa? Contohnya katakan kita nak buat tolak kalau orang yang dah biasa. Okay, so ini tajuk dia. So tajuk dia kita nak tulis apa? Kita boleh tulis kat sini. So tolak 2 nama dengan tanpa musuh. Description. Description ni apa kita nak murid buat? Contohnya sila jawab semua soalan. Okay. Ni dia punya arahan lah, untuk arahan. Okay. Untuk kita buat, okay, untuk jadikan ini sebagai Google, kita panggil Google Quiz, Google Form Quiz. Okay. Pergi dekat gambar ada macam apa ni? Kita panggil macam apa ni? Alat yang itulah macam ganda tu. Yang ni sebelah sen antara gambar mata dengan sen ni, tekan ni. Okey, pergi dekat quiz. Okey, so kita nak jadikan Google Form ni sebagai quiz, kita klik yang ni, make this is a quiz. Tekan ni, dia akan automatik untuk jadikan ianya sebagai quiz. Okey. So, dekat bawah ni, okey, immediate after submission. Maksudnya bila budak dah habis jawab soalan kita, maka dia akan beri lepas dia jawab, dia submit form, dia akan beri markah. Dia akan letakkan markah dekat situ. Kalau ni letter for manual review, maksudnya bila kita tekan ni, budak submit, dia tak nampak lagi jawapan. Kita yang akan jawapan. Kita akan bagi markah dia orang melalui email. So kalau nak senang, guna yang ni je, immediate after each submission. Maksudnya setiap submission dia akan ada jawapan terus. Ada markah terus. Berapa-berapa. Okey. Yang ni sikit je semua, senang. Miss question correct ni, point value ni.
tick je semua. Okay. The next step is tekan save. Okay. So kita dah jadikan kita punya ini sebagai quiz. Okay. So ini untuk soalan yang pertama. Okay. Klik soalan yang pertama. Contoh 1. 32 tolak 12. Okay, sama dengan. Okay, ini soalan kita. So dekat sini kita boleh pilih nak tulis sebagai short answer, maksudnya jawapan pendek, ataupun paragraph dalam yang panjang. Multiple choice. Multiple choice ni kita boleh tambah ABC lah, macam ABC. A apa, B apa, C apa. Checkbox ni kita letak sama juga macam tadi yang apa ni, macam multiple choice. Dia akan petak yang kalau apa ni multiple choice ni dalam bulat. Lebih kurang sama je. Tapi yang ni kita boleh letak more than one answer. Maksudnya kalau ada dua answer jawapan yang berlainan, so budak boleh tick lebih dari satu jawapan. Kalau multiple choice ni untuk satu je. Pilih satu saja, tak ada pilihan lain. So kalau dia tick kat bulat ni, murid boleh jawab satu saja. Okey. Kalau yang checkbox ni boleh multiple choice. Maksudnya dua jawapan, dua tick, tiga tick pun boleh. Okey. Drop down ni dia akan list down soal jawapan dia. Okey. So, kita ambil short answer dulu Okey, short answer ni contohnya 32 tolak 12 sama dengan, okey. So kita tekan dekat answer key ni. Answer key ni adalah untuk kita letakkan jawapan yang betul. Okey. Add a correct answer. Okey, maksudnya kita kena letak jawapan yang betul untuk soalan ni. Okey. So 32 tolak 12, jawapan dia 10. Okey. Sorry, 20. Okey. Dekat sini ada lagi tak? Add a new correct answer. Maksudnya kalau kita ada jawapan yang berlainan, contoh kalau kita buat BM ke ataupun English ke, ada 2-3 jawapan pun kita boleh add kat sini. Okey. So kalau kita tick ni, mark all other answer incorrect, maksudnya jawapan yang selain daripada nombor 20 ini adalah jawapan yang salah. Okey. Point. Okey, point ni pula kita nak berapa soalan? Contoh kita nak buat 10 soalan dan kita nak marking dia 100 markah. So setiap point mesti 10 lah. Setiap satu soalan 10. Sebab kita nak buat 10 soalan, bagi 100 markah kat murid. So setiap satu soalan 10. Kalau murid soalan dia akan dapat 10 markah. Dah kita semua ni, okey, dah siap satu soalan yang pertama. So kita nak tambah soalan yang kedua. Dekat sini ada add question, import question, title yang macam depan ni. Kalau kita nak buat title baru, okey. Oh, saya lupa lah nak tahu Okey, contoh kalau kita nak letak murid suruh letak nama kita nak suruh murid nama, kita add dulu satu. Okey. Kita katakan kita guna short answer. So kita type kat sini nama. Okey, answer key ni jangan buat. Tapi okey, tekan require ni bermaksud yang ni bila kita tekan require. Okey. Bila kita tekan require maksudnya murid kena isi. Kalau dia tak isi tak boleh. Dia tak boleh next question. Bukan next question. Dia tak boleh submit orang ni. Okay. So answer tak payah. Answer key tak payah sebab kita nama je. So yang ni tak payah. Tak ada point, tak ada apa. Dia masih sama lah tu. So kelas. Okay. Yang ini pun sama juga. Require juga, maksudnya budak kena isi nama dengan kelas, tapi yang ni tak ada markah. Point is 0. So answer key jangan tekan. Okay. So nanti kita akan tahu siapa yang buat lah. Murid mana yang buat nama dengan kelas dia. Okay. So the second. Okay, katakan kita nak delete. Yang ni kita salah buat, kita nak delete. Ya.
Yang answer key tu kau cakap apa akan jadi? Answer key ni kalau kita nak bagi jawapan, takkanlah kita nak bagi semua jawapan sama. Oh, okey. Okey. Contoh kelas ni kita boleh buat drop down juga tau. So kelas ni kalau kita ada contoh kita ada tahun 2 kita nak buat drop down. Ni saya bagi contoh drop down So maksudnya murid boleh pilih. Okey. Satu kenangan. Dua kasturi. Dua kasturi pula dah. Satu kasturi. Satu kek wah. Okey. Ini drop down. Dia campak bayi lah tak punya. Okey. Drop down. Okey. Kita okey, nak tengok preview, tekan preview ni ada mata atas ni, yang mata ni. Tekan preview. Okey, ni contoh drop down. Drop down bila kita tekan dia akan ada pilihan. Ini drop down. Okey, tapi yang ni tak ada markah Sebab apa yang ni apa ni? Tak ada markah. Yang ini kalau kita isi baru keluar markah. Contoh 12. So kalau kita salah, kita submit, dia akan salah lah. Yang ni kena isi. Okey. Nampak tak? Yang ni merah kan? Bermaksud murid kena isi ni, wajib isi. Kalau dia tak isi, dia tak boleh submit. Okey, faham? Setakat ni ada soalan? Hello, setakat ni ada soalan tak? Okey, tak ada soalan kita move untuk soalan kedua Contoh kita nak buat soalan kedua. Okey, katakan kita nak letak gambar. Okey, dekat tepi ni ada gambar. Ada ni, kita tekan ni. Nak cepat Faiz. Okey, so kalau kita nak pilih gambar dekat Google Drive ke, foto ke. Ambil Google Message lah. Okey, contoh Okey, apakah nama binatang ini? Okey. So kita nak guna multiple choice. So yang ni kita pilih, kita nak guna apa? Multiple choice ke, paragraph ke, checkbox ke. Tapi untuk soalan ni lebih baik untuk checkbox ataupun multiple choice lah. Okey, so contoh multiple choice. Okey, contoh yang pertama, harimau. Okey, enter. Sapi. Itu gajah. So ada 3 pilihan jawapan. Dekat sini ada 3 pilihan jawapan. So kita tekan dekat answer key dulu. Kita tekan dekat answer key. Okey. So kita klik jawapan mana yang betul. Contoh kita katakan jawapan dia gajah. So kita klik kat gajah. Nampak ada right kat belakang ni. Okey. Lepas tu kita tambah point. So satu soalan ni kita bagi 10 markah. Okey. Lepas tu kita done. Okey. So apabila murid tekan gajah, okey, so kita tengok preview So apakah nama binatang ini? So kalau murid tekan gajah, okey, dia submit, dia akan dapat jawapan dan dia akan tahu jawapan dia betul salah nanti. Okey. Okey. Untuk memastikan murid menjawab semua soalan, required ni kita klik. Untuk memastikan murid menjawab semua soalan, kita requirekan semua. Bermaksud murid kena isi, kalau tak isi dia tak boleh submit. Okey. Okey, seterusnya. Kita add lagi soalan. Okey, soalan ketiga. Nak bagi apa Ini contoh lah Okey. So kalau kita nak gunakan
katakan kita nak gunakan drop down dah ajar tadi kan. Okey, kita nak guna ni multiple choice grid. Okey, untuk salah ni. Untuk multiple choice grid, dia punya kedudukan macam ni. Yang ni kena ubah. Okey, row 1 40 tolak sifar. Okey, row 2 34 tolak 3. Okey, ini contoh soalan Okey, ada dia boleh lebih daripada ikut suka nak buat berapa pun tak ada masalah. Nak lebih daripada 4 ke 5 tak ada masalah. So kat sini kita letak jawapan dia. Contoh kan, soalan nombor 2 jawapan dia 40, kita letak sini 40. Soalan nombor 1 kita nak letakkan dekat bawah sekali, dekat soalan 3 jawapan dia kat sini 31. Okey, jawab kolom ketiga kita nak letakkan jawapan yang yang kedua lah. Ini 40 kan, sorry. Okey. So, untuk murid jawab jawapan dia, pergi dekat answer key ni. Okey, kita tandakan jawapan yang betul. 40 tolak sifar, jawapan dia 40. 45 tolak 1, jawapan dia 44. 43 tolak 34 tolak 3 sama dengan aku salah kira. Lantak gas. Okey. Cuma masalah yang guna yang ni dia tak ada point. Sorry. Ini point dia. Kena nak bagi berapa markah. Contoh yang ni 2 markah. Yang ni 2 markah. Yang ni 2 markah. Okey. Alah pun salah. Tak apalah. Alah je lah ya. Contoh je. Okey. So, ini bila murid buat okey. So murid kena jawab macam ni. 40 tolak sifar, dia akan tekan ini, ni. Ni contoh. So dia kena tekan ikut jawapan daripada atas ni. So dia tekan submit. Okey. Okey. Ini choice untuk katakan kita nak buat satu muka surat lain. Kita nak buat muka surat lain. Kita dah buat soalan ni, lepas tu kita buat muka surat lain. So tekan ni separator ni, section ni. Sekarang ni kita dah buat ke muka surat kedua. Okey, yang ni kalau nak letak nama yang macam sama yang mata atas ni pun boleh. Tolak dulu. Okey, kita nak letak section nama yang sama pun boleh. Tak ada masalah. Atau apa kalian? Okey. So ini ialah muka surat kedua Okey. So kita tambah, kita nak buat tambah soalan, kita tambah je. Katakan kita nak semua masuk sana. Sen. Okey, katakan ambil ni lah. Contoh je Kalau ada gambar lain. Alamak, ini gambar bergerak lah pula. Sepatut kena tukar gambar lain ni. Okey, nak tukar gambar lain.
Ya. Gambar GIF pula. So nak tukar gambar lain pergi kat change ataupun nak buang pun kita tekan remove. Okay. So yang ni kita ubah nak letak apa? Multiple choice ke, short answer ke. Okay, kalau nak letak short answer kita tekan short answer. Okay, tekan answer key. Okay, masukkan pukul berapa. Alamak. Okay. Ada answer is incorrect. Maksudnya apa ni? Jawapan lain adalah salah. Masukkan point terus 10. Okay. Dan Penangan tu ni pun. okay, dah siap dah. So ini ialah untuk kita tambah muka surat yang kedua So dia akan ada dua muka macam ni. Cara buat quiz. Okay. Lama. So kita yang ni isi. Alamak 10 minit lagi. Okay. Tadi kita buat dua muka kan? So bila dia murid tekan next, baru dia pergi ke section yang kedua. Okay. Alamak. Silap. Yang ni kena ubah sikit. Okay. Yang ni ubah page 2 lah. Okay. Okay, so ni dia akan jadi page 2. So ini kita dah masuk page yang kedua. So kalau kita nak tambah lagi, boleh tambah page lagi lah. So kalau contoh satu page kita nak buat 5 soalan, dia akan jadi 5 soalan sahaja. Kalau tak nak buat page 2 pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tambah page, tekan ini tambah page. Okay. Contohnya kita nak letakkan benda lain, contoh video. Ni kita boleh tambah video tapi untuk quiz tak sesuai lah. Okay. Untuk quiz kurang sesuai. Okay. Kalau katakan kita nak cancel section yang kita tak nak, kita boleh merge with above, maksudnya dia akan sambung soalan kedua ni akan sambung balik soalan yang atas ni. So dia tak ada page baru. Kalau kita nak merge balik lah. Kalau kita tak nak buat second section punya ni. Page kedua kita tak nak buat. Okay. So itu saja. Okey, dah siap semua sekali. Okey. Murid yang respon, apa yang murid dah buat, kita tekan dekat tepi ni respon ni. Okey. Murid yang dah buat, dia akan keluar dekat sini nanti. Okey, so saya ambil contoh yang saya dah buat semalam hari tu. Okey. So bila murid respon,
Kalau lambat ni. Okey. So ini adalah bentuk respon dia. Dia akan nampak macam ni. Okey. Okey, lepas tu kalau kita nak bagi kat murid. Macam mana kita nak bagi kat murid? Pergi dekat send ni. Ada perkataan hujung ni tukar send. Okey. Lepas tu ni boleh bagi by email ataupun kita nak buat link. Ni yang tengah-tengah ni adalah untuk link yang kita dapatkan link. Tekan yang ni. Okey. Copy je link ni. Lepas tu kita bagi kat murid. Ataupun kalau kita nak bagi yang pendek, tekan yang pendek ni. Shorten URL ni. Dia akan pendekkan untuk kita. So dia punya apa ni? Dia punya link dia akan jadi pendek. Kalau kita tak tekan, nanti dia akan jadi panjang balik. So dua-dua boleh guna, tak ada masalah. Kalau kita bagi kat Telegram, just copy je, tak payah shorten link URL pun tak apa. Just copy, dah bagi je kat murid. Okay. So kalau kita nak masukkan ke Google, contoh Google Classroom, copy juga, masuk ke Google Classroom punya apa ni? Kita punya assignment. Guna link ni untuk masukkan ke dalam assignment kita. Okay. So ada lagi 5 minit. Sebarang soalan? Sorry laju sikit. Masa 40 minit je. Ada yang tak faham? Setakat ini okey, tapi saya rasa kalau kita guna Kahoot lebih senang sikit kan? Kahoot? Ya, lebih senang. Tak ada masalah pun boleh guna. Cuma yang ni kita nak boleh buat multiple, yang ni dia akan save dalam kita punya Google Drive. So dia akan simpan dalam kita, dia akan simpan dalam kita punya Google Drive. Tak ada masalah. Tapi Zuri, yang contohnya yang kelas yang you buat satu kenanga, satu kasur itu, kalau murid itu dia dah type dia kelas mana, automatik dia akan masuk ke dalam kita punya Google Classroom, dia akan tahu murid itu dari kelas mana ke? Ya. Yang ini kita panggil drop down. Oh, okay. So kita boleh edit, kita nak letak apa kita boleh edit. Tak ada masalah. Kalau tak nak buat drop down, kita boleh buat ni saja. Kalau tak nak buat drop down, buat short answer pun boleh, tak ada masalah. So maksudnya budak kena tulis je. Tapi yelah kadang-kadang murid ni nak tulis nama kelas pun tak betul. So kalau kita buat drop down, murid lebih senang apa ni. So dia punya nama kelas tu lebih cantik lah. Tak ada yang huruf besar, huruf kecil. So kita senang nak sorting budak nanti. So bila masuk dekat sini nanti, okay, dekat respon ni, kita boleh jadikan dalam bentuk Google Sheet. So bila kita tekan yang ke atas ni, dia akan jadi dalam bentuk Google Sheet. So dia akan jadi respon dia macam ni. Ini dalam bentuk Google Sheet-nya. So kita dapat tahu nama murid, kelas mana yang dah jawab, apa jawapan dia. So dekat sini kita boleh nampak apa jawapan murid. Betul ke salah. Okay. Ini dalam Google Sheet-nya. So ini dalam Google Sheet. So maksudnya dia ubah data daripada Google Form tu. Dia ubah data dari sini. Dia masuk ke, bila kita tekan ke atas ni, dia akan ubah data jadi macam Google Sheet. Yang ni. Oh, okay. So kita dapat raw data. Yang ni untuk raw data. So dekat sini kita tahu murid itu buat pukul berapa. Markah dia berapa. Ni ada markah dia. Scoring dia. So yang ni kita boleh buat data kita lah. Untuk data kita. Tengok. Saya buat kelas. Saya tak tulis kelas. Tengok ada huruf besar, ada huruf kecil. Ada 2K saja. So dia tak seragam. Kalau nak senang, paling baik buat drop down lah dekat sini. Ni buat drop down. Dekat kelas ni kita buat drop down. So budak pilih-pilih di kelas mana. So budak boleh pilih dia nak kelas mana. Lebih baik, lebih cantik. Tapi yang ni tak ada markah yang ada markah cuma yang ni je. So yang soalan yang kita buat lah. Pastikan klik required ni. Required ni maksudnya budak kena jawab. Walau macam mana sekalipun budak kena jawab. Dia tak jawab, dia tak boleh move on. Okay. Faham. Faham So ada soalan lain? Lagi satu. Ya. Dan untuk Zoom ni, boleh tak kita guna laptop? Kalau guna handphone ni macam kadang-kadang susah ni. Kalau saya guna laptop lah ni.
Laptop. Saya saya- ajar dia guna laptop ni. Ya, tapi saya kata apps ni, apps yang Zoom ni saya hanya boleh download di Play Ni? Store handphone saja. Ni boleh. Ni Zoom ni Sekejap. Dari mana you download ni? Baik je, Google, Zoom. Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Oh. Okay, so download for Windows. Download yang ni. Okay, dia akan bagi yang macam ni. Dia punya ni, dia punya apps dia macam ni. Oh. Okay, Okay. ni apps dekat Thank you. PC. Okay. So, sebab saya lebih selesa guna PC daripada laptop. Tapi saya guna dua-dua. Macam sekarang saya guna dua-dua. Dua-dua saya pakai. PC pakai, ni pakai. Sebab handphone saya boleh pakai pen. So saya boleh conteng. So dia akan keluar dekat Zoom punya. Okay. Masih dah sampai, dah habis dah 9 minit lagi tinggal. So itu saja untuk hari ini. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Kalau apa-apa boleh tanya, boleh tanya kemudian. Nanti yang ini saya akan upload dekat YouTube. Boleh tengok balik kalau nak tengok balik. So kalau nak ulang-ulang kaji balik boleh tengok ataupun tanya balik dekat group lah macam mana nak buat. Okay. Terima kasih banyak, Zuri. Alright. Thank you very much. So kalau ada apa-apa soalan nanti tanya Okay, itu saja. Okay, Assalamualaikum. Selesai. Habis dah.